warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ini. Sebelum itu saya seperti biasa ingin mengulas perkembangan mutaakhir yang mana kebanyakan rakyat Malaysia yang hadir di dalam masjid ini pada hari ini dan juga yang menonton siaran kita ini mengetahui tentang polemik RUU Mufti yang dicadangkan ataupun direncanakan untuk dibentangkan di Parlimen di dalam tempoh yang terdekat ini. Kita memberikan pandangan kita, kebimbangan kita di atas beberapa perkara. Pertama, di atas kesempitan ta'rif yang akan memberikan kesusahan, perpecahan, kafir mengkafir, sesat menyesat di kalangan kaum muslimin. Yang kedua ialah sifat negara ini yang bersifat persekutuan ataupun federation, yang mana wilayah persekutuan merupakan kawasan wilayah pentadbiran kerajaan pusat, yang mana semua orang daripada Perlis, daripada mana-mana sahaja, Kedah, Selangor, apa sahaja, mereka mesti memasuki wilayah persekutuan. Maka ia terbabit dengan orang lain. Apa yang hendak dikemukakan itu, seperti mana yang kita semua tahu, ingin menjadikan wilayah pentadbiran kerajaan Malaysia, keislaman seseorang itu tidak mencukupi untuk diiktiraf sebagai terlepas daripada sesat dan salah, melainkan hendaklah dia berpegang kepada sekolah pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu pun tidak cukup. Selain daripada isu mazhab 4 yang mungkin ia tidak begitu membebankan, hendaklah dia bertasawuf dengan tasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Jika ciri-ciri ini tidak cukup, seseorang yang berada di dalam wilayah persekutuan tidak diiktiraf sebagai Ahlus Sunnah. Dan jika tidak diiktiraf sebagai Ahlus Sunnah dalam kerangka pemikiran persekutuan dan tanah Melayu ini, kita tahu bahawa natijahnya dia berada pada mazhab yang sesat. Itulah yang cuba mereka laksanakan. Dan mereka mendakwa kononnya Asy'ariyah dan Maturidiyah itu adalah merupakan mazhab majoriti rakyat negara ini. Sementara yang mendakwa itu pun bukan saja tidak tahu mazhab itu, nak sebut pun tak lepas. Ada yang sebut Asy'ariyah, ada yang sebut Maturidiyah, ada yang sebut Murudiyah. Belum lagi ditanya apa yang ada di dalam mazhab berkenaan. Bayangkan umat Islam
yang begitu luas dan ramai ini nak dipecahkan dan dihukum sesat. Kemudian mereka membuat perhimpunan yang mereka namakan dengan Perhimpunan Perpaduan Ummah atau seumpama. Adalah lebih kurang sekitar 1,000 orang barang ataupun kurang hadir. Walaupun mereka mendakwa kononnya puluhan ribu. Barangkali lebih kurang jumlah yang hadir dalam kuliah kita pada malam ini. Inilah yang diperjuangkan. Saya menyebut duka cita ia berlaku pada zaman kerajaan Madani yang berbicara tentang inklusif bukan eksklusif. Keterbukaan. Saya percaya itu bukan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi menteri yang menguruskan urusan agama itu tidak mengikuti, menghayati apa yang sepatutnya. Saya ingin memberitahu beberapa hal di sini. Hal yang seperti ini telah berlaku di dalam sejarah Islam. Ia berlaku pada zaman kerajaan Abbasiyah. Pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia lahir pada tahun 168 Hijrah. Sebelum lagi Abul Hasan Al-Asy'ari lahir. Dan meninggal pada tahun 241 Hijrah. Abul Hasan tak ada lagi sejarah dia. Belum muncul lagi apa-apa pandangan dia. Imam Ahmad mula mendapat tempat yang besar dan menjadi guru yang besar daripada awal, terutama pada zaman tahun meninggalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah pada tahun 204. Dia mengajar, menjadi guru terkenal sebagai imam di dalam hadis. Sehinggalah khalifah pada tahun 218 Hijrah. Khalifah Al-Ma'mun, salah seorang khalifah kerajaan Abbasiyah, telah termakan idea Mu'tazilah. Mu'tazilah ini dia ada beberapa perbezaan dengan Asy'ariyah. Tapi dalam kes ni tak banyak beza, tapi saya akan sebut sedikit. Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 218 mula menerima idea Mu'tazilah. Dengan idea Mu'tazilah itu dia memulakan tidak menjadikan rakyat itu tidak cukup sekadar Islam, tetapi hendaklah diuji akidahnya. Iaitu tentang isu dia panggil khalqul Quran. Kejadian Al-Quran. Adakah Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk? Ulama-ulama Ahlus Sunnah dan umat Islam sebelum itu tidak menimbulkan isu itu. Tetapi Mu'tazilah karena isu perdebatan dengan Kristian, isu pemikiran falsafah Greek Yunan yang telah masuk dalam buku-buku melalui beberapa orang tokoh, ketika itu muncul satu orang yang terkenal dengan kuatnya idea ini, Bishr bin Ghiyath Al-Marisi. Dan muncul juga orang yang menjadi mufti. Ketika itu dia panggil Qadil Qudah bagi kerajaan Abbasiyah, yaitu Ahmad bin Abi Duad. Mereka ini kuat mempromosi idea ini. Seseorang bila di Islam tak cukup,
kena tanya, dia kata Quran makhluk ataupun tidak. Asy'ariyah dengan Mu'tazilah dalam hal ini sama, Quran makhluk. Cumanya Asy'ariyah memperincikan yang makhluk itu yang ada tulisan dan huruf yang turun pada Nabi, kalam dibezakan dengan kalam ini dan kalam hakiki ataupun kalam nafsi dengan kalam yang ada yang dibaca dan didengar oleh kita. Sama dengan Mu'tazilah, tapi Mu'tazilah lebih lajak lagi. Sedangkan Ahli Sunnah generasi awal tak bicara masa itu. Masa itu Asy'ariyah belum muncul, hanya ada Mu'tazilah. Khalifah Al-Ma'mun mula bertanya ulama akidah mereka. Dan ramai yang ketakutan, ada yang terpaksa jawab. Sehingga dikatakan Yahya bin Ma'in pun tak berani jawab kerana khalifah mula mengenakan kuasanya kepada siapa yang menyanggahi mazhab ini. Selepas Al-Ma'mun tidak ada, naiknya Khalifah Al-Mu'tasim. Walaupun Mu'tasim ni bagus tentang cerita dia telah menyelamatkan Amuriyah, tapi akidahnya Mu'tazilah. Mereka telah menguji para ulama. Ada ulama yang terpaksa cakap berbolak-balik bukan untuk menyelamatkan tauriyah, bukan kerana nak berbohong, tapi nak mengelakkan masalah. Imam Ahmad firm menolak benda ini. Sehingga Khalifah Mu'tasim menangkap, menguji Imam Ahmad. Dan penghasutnya ialah mufti, iaitu Qadhi Qudah ketika itu. Ataupun tokoh Qadhi besar, hakim besar syariah. Dulu tak ada jawatan tu disebut mufti. Qadhi Qudah. Ahmad bin Abi Du'ad. Dia menggerakkan semua gerakan Mu'tazilah, tokoh-tokoh Mu'tazilah dalam negara. Dan menyatakan, uqtulhu ya khalifah wa damuhu alaina. Bunuh dia wahai khalifah, darah dosanya ditanggung oleh kami. Kan dia layak dibunuh. Imam Ahmad disebat oleh tangan Mu'tasim sendiri. Walaupun Mu'tasim cuba pujuk Imam Ahmad, kau kata, jangan katalah makhluk supaya aku dapat lepaskan kau. Kata Imam Ahmad, datangkan satu ayat dari kitab Allah ataupun sunnah Rasulullah yang membolehkan aku menyatakan hal ini. Disebat Imam Ahmad pada bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Dipenjarakan 2 tahun lebih. Dan semua ulama dan rakyat diuji akidah mereka. Islam saya tak cukup. Macam ni lah. Nak kena tahu dia akidah apa. Quran makhluk ataupun tak. Ramai ulama, ada sebahagian yang mati. Imam Ahmad bertahan. Ulama, orang lain tak boleh buat apa, rakyat tak boleh buat apa, khalifah menggunakan kuasa. Ditambat dan disebat Imam Ahmad. Sehingga para ulama menyebut, asamallahu al-ummata bi Abi Bakr yaum riddah wa bi Ahmad bin Hanbal yaum al-mihnah. Allah selamatkan umat ini dengan Abu Bakar pada hari peperangan, pada hari riddah, hari murtadnya orang ramai-ramai. Dan Allah selamatkan umat ini dengan Ahmad bin Hanbal pada hari mihnah, iaitu hari ujian, iaitu Quran makhluk ataupun tidak, dinamakan dengan Ayyamul Mihnah. Selepas Ma'mun tak ada, ganti khalifah yang baru, Al-Mu'tasim, atas mazhab yang sama.
tak membenarkan mazhab lain. Imam Ahmad tak boleh mengajar. Jika tuan-tuan pernah mendengar kuliah saya dahulu tentang imam hadis yang besar daripada Andalus, Baqi bin Makhlad, yang datang daripada jauh nak berguru dengan Imam Ahmad, terpaksa setiap hari dia datang sebagai seorang peminta sedekah untuk mendengar satu hadis daripada Imam Ahmad. Kena berlakon. Kerana kalau khalifah, kena special brand tahu, pasukan kerajaan tahu, ada orang yang pergi mengaji dengan Imam Ahmad, akan ditangkap. Ini bukan zaman moden, ini zaman khalifah Islam. Baqi bin Makhlad datang jauh. Imam Ahmad kata, min Afrika, ab'ad min dhah, dari Afrika, aghusul bahr, dari jauh, terpaksa masuk ke dalam menyeberangi laut. Kata Imam Ahmad, orang sepertimu ini ditolong. Tapi kau tahu keadaan aku tak boleh. Jika kau mau, kau datang bagi salam, satu hari, satu hadis aku baca. Imam Ahmad terpaksa disembunyikan. Tak dibenarkan bertemu dengan orang, takut mengajar. Kerana nak menjaga isu Quran makhluk. Isu Mu'tazilah. Dan isu ini sama ada pada Asy'ariyah, cuma Asy'ariyah lebih ada detail sedikit. Tuan-tuan, habis Khalifah Mu'tasim meninggal dalam keadaan akidah itu. Naik Al-Wathiq, Khalifah yang berikutnya, masih lagi dalam akidah itu. Tetap Imam Ahmad dan ramai ulama ahlu sunnah tidak boleh mengajar. Sehinggalah satu hari ditangkap seorang tokoh. Sebahagian kitab-kitab menyebut namanya Muhammad bin Abdullah. Sebahagian menyebut dengan gelaran umum, gelarannya Al-Azra'i. Dia ditangkap dan dibawa ke hadapan Khalifah Al-Wathiq. Al-Wathiq ini kemudian diminta. Al-Wathiq kata, kau dialog dengan Ahmad bin Abi Du'ad. Dia punya mufti dah. Dia punya qadhi qudah dah. Dia kata, wahwa indi laysa min ahli al-ilm. Aku bukan tak mau dialog, tapi dia bukan ahli ilmu. Dia kata begitu. Ni mufti ni qadhi. Qadhi qudah, maksudnya mufti besar rujukan kerajaan. Khalifah kata, wahwa indana min ahli al-ilm. Dia di sisi kami ahli ilm, kau kena dialog dengan dia. Dia kata, kalau Khalifah tidak bagi pilihan, tak apa, aku boleh dialog dengan dia. Masa awal dia tak mau tengok bermuka Ahmad bin Abi Du'ad. Yang ini Ahmad bin Hanbal, imam. Yang ni yang buat akta ni namanya Ahmad bin Abi Du'ad. Soalan yang pertama, Al-Azrami tanya kepada dia. Nama Al-Azrami tanya kepada dia. Hal Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa sahabah alimu hadha atau lam ya'lamu? Yang kau katakan bila orang nak masuk kalau uji ni, mengucap Quran makhluk ataupun tidak? Kalau kata makhluk, okey, lepas. Tidak makhluk, tangkap. Nak uji tu, akidah tu. Dia tanya, adakah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar dan sahabat semua, mereka tahu tak apa yang kau tahu ni? Masalah Quran makhluk ni. Ahmad bin Abi Du'ad terdiamlah. Kalau dia kata tahu, dia kena bagi tahu dalil. Dia kata, ma'alimu. Mereka tak tahu.
Dia kata, dahsyat. Kau ada ilmu yang Rasulullah tak tahu. Abu Bakar tak tahu. Omar tak tahu. Adakah kau mendapat wahyu ataupun apa? Tak. Sebenarnya mereka tahu. Dia pusing balik. Dia kata, mereka tahu. Dia tanya, kalau mereka tahu, adakah mereka menyeru kepadanya, mengajarnya, menguji orang tentangnya, bertanya orang apabila orang itu telah Islam, mereka bagi tahu? Kalau mereka tahu, mereka ada tak seru dalam mana-mana dalil kau, dalil Quran dan Sunnah, menunjukkan mereka menyeru orang kepada apa yang kau seru, menguji orang lain, memaksa orang lain dengan apa yang kau paksa. Ada tak mereka buat hal itu? Jadi dia tak boleh nak jawab. Kalau dia kata paksa, tak ada dalil. Dia kata, tak ada. Ahmad bin Abi Duat kata tak ada. Dia kata, jika sekiranya mereka tahu seperti mana yang kau dakwa, tapi mereka tak menyuruh orang kepadanya, tak memaksa orang untuk menerimanya, tidak menguji orang tentang agama dengan perkara ini, mengapa tidak engkau berlapang dada seperti mana Rasulullah dan para sahabatnya berlapang dada tidak melakukan hal ini? Kenapa engkau nak melebihi mereka? Jika engkau betul, tak apalah kau. Jika kau salah, biarlah kau seorang salah. Jangan nak suruh orang lain pun salah. Mengapa engkau tidak tinggalkan orang ramai seperti mana Rasulullah dan sahabat tinggalkan mereka daripada membicarakan hal ini? Ahmad bin Abi Duat tak boleh jawab. Dia terdiam. Khalifah Al-Wasiq merenung panjang. Ahmad Al-Wasiq kata pada Ahmad bin Abi Duat, kau jawablah. Ya, dia kata, mereka tak suruh, tak ada kalau mereka ada kelapangan. Kalau, let's say, kau betul lah. Kau betul, tak apalah. Tapi Rasulullah pun betul, tapi dia tak serukan orang. Kenapa kau nak paksa orang? Ahli sejarah kata, sebahagiannya Al-Wasiq buka gari yang menggari Al-Azrami. Dan dia kata, aku mohon maaf. Selepas daripada itu, Al-Wasiq slow tentang bab ni. Dan mula tak begitu hormat kepada Ahmad bin Abi Duat. Mula biar dia. Mufti yang mengenakan akta ni. Kemudian setelah Al-Wasiq tidak ada, naiknya Al-Mutawakkil bin Wasiq, anak dia, sebagai khalifah. Dia merupakan penyokong kuat Ahmad bin Hanbal. Diberikan kemuliaan kepada Imam Ahmad. Disuruh untuk mengajar kembali rakyat akidah ahli sunnah yang sebenar. Tetapi fitnah itu berkelangsungan sekitar 15 tahun lamanya. 3 penggal pilihan raya. Lima 15 tahun Imam Ahmad disebat, diburu, dipenjara, terpaksa menyembunyikan diri, terpaksa berada jauh daripada orang demi satu isu, tidak mau menyatakan seperti yang Ahlul Kalam kata, Quran adalah makhluk. Ini pengalaman sejarah. Kemudian kita tahu dalam sejarah muncul lagi hal yang seperti itu, Ibnu Tumat yang muncul di Maghrib.
Ibn Tamak ni datang kemudian. Dia ni lahir pada tahun 470 lebih, 74 begitu. Meninggal pada tahun 524 Hijrah. Berapa ratus tahun kemudian. Selepas peristiwa yang dahulu. Dia memerangi kerajaan Murabitin, menegakkan kerajaan Muwahhidin, mewajibkan akidah Asy'ariyah kali ini. Membunuh dalam satu malam saja 70,000 orang yang tak bersama dengan akidahnya. Buku dia sekarang itu, Akidah Mursyidah itu, diterjemahkan dan disebarluaskan oleh golongan-golongan konservatif ini dalam negara kita. Termasuk yang hadir di dalam perhimpunan-perhimpunan ini. Mereka mengepalai buku Ibn Tamak ini. Ibn Tamak ini. Tuan-tuan, racun yang seperti ini jika dimasukkan, ia akan menjadi parah yang akan menyebabkan rakyat bergaduhan antara satu sama lain. Kafir mengkafir. Hanya kerana tujuan mereka nak secure tempat itu supaya kumpulan mereka saja selamat. Itu saja. Tanpa memikirkan masa depan negara. Duka cita menteri agama yang pernah ada latar undang-undang tetapi gagal untuk memahami kemaslahatan negara. Dan ia tidak layak untuk bagi sebuah negara yang bersifat majmuk yang seperti ini. Ini adalah perkara yang saya ingin sebut supaya kita tidak mengulanginya. Kita bukan anti Asy'ariyah. Kalau dia nak kata Asy'ariyah ahli sunnah, Maturidiyah ahli sunnah, Ahlul Hadis ahli sunnah, tak apalah katalah. Tapi masalahnya dia nak kata dia saja. Sedangkan Asy'ariyah itu sendiri mazhab yang berkembang. Muhammad Saleh Al-Ghursi, ni satu orang tokoh Asy'ariyah zaman moden ini. Dia tokoh besar. Dia kata mu'zam mutaakhiri al-Asy'ariyah, kebanyakan orang mutaakhir Asy'ariyah ni ulu fi ta'wil. Mereka itu melampau di dalam pentakwilan. Wasaru fihi ala tariqatil Mu'tazilah. Mereka itu telah dalam bab takwil telah jadi macam Mu'tazilah. Ni tokoh Asy'ariyah yang duduk di Turki. Itu Asy'ariyah. Tokoh Asy'ariyah yang duduk di Mesir, ulama Azhar besar akidah. Hasan Asy-Syafi'i. Dia kata dia Asy'ariyah. Laqad bada al-Asy'ariyatu yastakhdimuna silah at-ta'wil yaqtaribuna min al-Mu'tazilah bil-wuduh fi hadha as-salat. Dah bermulalah Asy'ariyah ni pada zaman ni menggunakan senjata takwil dan mereka itu mendekati Mu'tazilah dengan begitu jelas pada zaman ini. Padahal dia tokoh Asy'ariyah. Tapi dia versi Asy'ariyah yang awal. Dan ini saya sebut mungkin sebahagian orang perleh ke apa yang mungkin tidak jelas kenapa isu ini begitu dibincangkan. Kerana ia isu yang bersifat sektarian, kepuakan yang cuba dijadikan oleh segolongan puak untuk kepentingan tertentu dengan membelakangkan kepentingan dan masa depan negara. Kononnya untuk kesatuan. Apa maksud untuk kesatuan? Tujuan kita untuk kesatuan dalam masjid ini, kita hanya benarkan mereka yang pakai kain plekat saja masuk. Jubah tak boleh. Boleh macam tu. Tujuannya untuk kesatuan. Atau benarkan pakai jubah saja, yang pakai t-shirt jangan masuk. Kalau kau untuk kesatuan, kau benarkan semua orang masuk. Selagi orang nak solat. Yang pelik dan menariknya, ketika JISB begitu dahsyat minum air kaki, mengaku Mahdi semua,
Tak muncul semua ni. 5 tahun ambil masa, itu pun setelah kita bising. Tiba-tiba isu ini begitu aktif. Sehingga bagaikan tidak ada hari lagi. La haula wala quwata illa billah. Panjang lah nanti. Buka kitab tuan-tuan. Saya nak perhabiskan hadis-hadis berhubung dengan solat witir ini. Kita baca semua sekali, supaya kita sambung bab lain yang ke hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu. Rawahu Muslim. Daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwitirlah sebelum subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wal Ibni Hibban, daripada Ibnu Hibban, man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu. Sesiapa yang memasuki subuh tetapi tidak berwitir, maka tidak ada witir baginya. Yang ini riwayat Ibn Hibban. Wa anhu, daripadanya, yakni daripada Abi Sa'id lagi hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakara. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i. Daripada Abi Sa'id al-Khudri, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang tidur daripada witir, yakni tidur sebelum berwitir, au nasyiyahu, ataupun dia lupa, yakni tidur dari witir yang tidur sehingga tak jaga untuk buat witir, au nasyiyahu, atau dia melupainya, falyusalli idza asbaha au dzakara. Hendaklah dia salat apabila telah subuh ataupun ketika dia telah ingat. Tadi kata kalau dah masuk subuh tak ada witir. Yang ni kata kalau siapa tak witir lupa, dia salat apabila telah masuk subuh. Kedua-duanya riwayat Abi Sa'id al-Khudri. Okey, tak apa, lagi saya syarahkan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu anhu. Ni yang baru mengaji, nama-nama rawi ni kebanyakannya saya dah syarah dah. Dah hurai dah nama rawi, so saya tak ulang nama rawi. Qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Rasulullah bersabda, sesiapa yang takut dia tak bangun pada akhir malam, maka witirlah pada awalnya. Wa man tami'a an yaquma akhirahu, sesiapa yang tami'a, yakni tamak ni ingin, tersangat nak untuk bangun pada akhirnya, pada akhir malam, falyutir akhiral lail, maka hendaklah dia berwitir pada akhir lail. Fa inna salata akhiri lail masyhudah, kerana sembahyang pada akhir malam itu disaksikan, yakni disaksikan oleh malaikat. Wa dzalika afdal, yang demikian itu lebih afdal. Rawahu Muslim. Wa ani Ibni Umar, daripada Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tala'al fajru, apabila telah terbitnya fajar, faqad dhahaba kullu salatil laili wal witru, maka telah pergilah semua sembahyang malam dan sembahyang witir. Terbit fajar, habis, selesai. Fa'autiru qabla tulu'il fajri, maka hendaklah kamu berwitir sebelum terbitnya fajar. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Okey. Hadis ni sebahagian kita dah syarah, cuma saya nak syarah sikit hadis yang kata
Nabi kata siapa yang tidur tak witir atau lupa, maka dia salat apabila dia ingat. Nak syarah daripada sanad, dari segi sanad sikit. Hadis ni dia kata rawahul khamsatu illa an-Nasa'i. Hadis ni diriwayatkan oleh 5 melainkan oleh An-Nasa'i. Maksudnya hadis ini telah diriwayatkan oleh ashabus sunan kecuali An-Nasa'i tidak meriwayatkannya. Macam mana yang telah kita syarahkan sebelum ini. Cumanya hadis ni ada perbincangan yang panjang di kalangan para ulama. Kerana hadis ni walaupun dikeluarkan oleh Tirmizi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, rawi dia tu, salah seorang tu nama dia Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam ni, dia ni dhaif. Dia ni ada 2 beradik. Seorang nama Abdullah bin Zaid bin Aslam. Ni nama dalam rawi ni, yang riwayat tu. Yang tu adik-beradik dia juga, yang tu siqah. Sebab tu kalau nak, bila mengaji hadis ni, dia kena study pula. Jangan kita tersilap anak-anak mereka tu. Kadang-kadang nama macam nak sama. Seorang nama Abdul Rahman. Yang Abdul Rahman tu dhaif. Seorang lagi nama Abdullah bin Zaid bin Aslam. Yang itu siqah. Reliable. Boleh dipegang. Jadi kalau yang datang melalui Abdul Rahman, dia jadi dhaif. Hadis ni, kelima-lima jalan ni, dia datang melalui Abdul Rahman. Cumanya ulama hadis, bila dia tengok satu hadis tu, kita nak tengok ada nama dia ni dhaif. Dia kena semak lagi. Kod-kod datang lagi melalui jalan yang lain, yang tak melalui jalan Abdul Rahman. Misalnya kita kata, kita dengar daripada Pak Mat. Pak Mat dengar daripada Pak Man. Pak Man dengar daripada Pak Daud. Kita kata, tang Pak Mat tu aku percaya. Pak Man tu aku tak percaya. Tiba-tiba, Pak Mat kata, bukan saja Pak Man bagi tahu aku. Apa nama si Ma'e pun dah bagi tahu aku. Oh, si Ma'e boleh percaya. Jadi yang lemah tu dapat dikuatkan balik. Tuan-tuan faham ni? Saya nak cerita, nak bagi faham orang kampung ni macam mana strategi hadis ni. Kita orang kampung tu bukan maksud tuan-tuan duduk kampung. Perlis ni kan bandaraya. Tapi maksudnya nak orang layman yang bukan dalam bidang ni. Jadi dalam kes hadis ni, pertama, ulama-ulama yang dhaifkan hadis ni, yang kata hadis boleh semayang apabila ingat ataupun apabila subuh ni, dia kata dhaif. Dhaif tu yang pertama Abdul Rahman tu. Yang kedua dia kata, ni riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Nu yang riwayat Abu Sa'id Al-Khudri atas sebelum tu, dia yang Nabi kata autiru qabla an tusbihu. Witirlah sebelum subuh tu, bercanggah dengan riwayat tu. Riwayat tu kuat. Yang ni Abdul Rahman ni ada keraguan. Mana boleh? Abu Sa'id riwayat 2 riwayat yang bercanggah. Itu alasan mereka. Tapi bagi mereka yang nak terima riwayat ini, mereka kata di sana ada jalan yang lain tak melalui Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Ada rawi lain, iaitu Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif. Rawi ni siqah. Dia pun riwayat yang sama. Kalau kita buang nama Abdul Rahman ni, masih lagi ada jalur tu boleh sampai ke Nabi melalui orang lain. Nak bagi tuan-tuan faham. Okey. Ini secara umumnya. Dan hadis-hadis yang lain yang disebut dalam isu ni. Okey. Apabila kita faham hadis ni, maka timbul perbahasan di kalangan para ulama.
Yaitu karena perkataan Nabi, fala witra lahu, bila man adraka as-subha walam yutir fala witra lahu. Siapa yang telah masuk subuh, dia tak berwitir, maka tidak ada lagi witir baginya. Tidak ada ni apa? Di kalangan mereka kata tak ada, maksudnya telah habislah waktu witir dia. Yang tu yang zahir. Tapi di kalangan para ulama, ada pula yang berkata maksudnya telah habislah waktu keafdalan witir. Yang tinggal ialah waktu yang diizinkan saja, tetapi telah hilang waktu al-fadilah. Waktu keutamaan hilang. Waktu keizinan saja yang diberikan. Al-afdaliyah dah hilang, waktu ikhtiar dibenarkan, waktu pilihan dibenarkan. Bila yang kata sebelum daripada solat subuh. Maksudnya sebelum solat subuh, solat witir dulu, lepas tu solat 2 rakaat sunat subuh, pun dah solat subuh. Walaupun dah azan subuh, pendapat yang kedua ni kata boleh. Okey. Apa argumen mereka lagi? Okey, kita bahas, nanti kita bincang. Suruh ni azan dulu.
Alhamdulillah. Kita sambung semula perbincangan kita. Berdasarkan hadis-hadis yang kita baca tadi, maka para ulama terdiri pada dua qaul. Qaul yang pertama kata apabila masuknya azan subuh, tamatlah. Masuknya subuh, tamatlah waktu witir. Qaul yang kedua kata masuk waktu subuh belum lagi tamat witir. Boleh lagi selagi mana kita belum semayang solat subuh. Bagaimana mereka, tadi ada hadis dah. Mereka kata maksud yang kata subuh tu solat subuh. Alasan mereka, sebahagiannya mereka berasal ada hadis yang dhaif. Alasan mereka kerana ada riwayatnya menyebut fasallu fima baina salatil isya ila salatil fajr. Maka kamu semayanglah witir itu di antara salat isya dan salat witir. Dan salat fajar. Kita salat. Golongan yang pertama kata no, salat yang Nabi maksudkan tu masuknya waktu salat. Panjang perbahasan mereka. Yang sahihnya ialah bahawasanya seseorang itu boleh untuk seseorang itu hendaklah tunaikan witir sebelum masuknya waktu subuh. Kalau dah masuk juga dia belum sembahyang isya, adalah qaul yang kita sebut ni. Dia qaul dalam mazhab Malik, qaul mu'tamad. Dan ada juga qaul di kalangan mazhab Syafi'i juga ada pendapat qaul yang begitu. Karena jangan kita nak pegang qaul tu, kita tak apalah sekali lepas masuk subuh kita sembahyang satu rakaat. Tak boleh lah. Tapi kalau dah tak ada dah, Allah, biasanya memang kita jagalah sebelum subuh lah. Terlepas lah. Mungkin kita boleh pergi pada qaul ini. Isu yang kedua yang dibangkitkan oleh para ulama ialah boleh qada tak witir ni? Boleh qada ataupun tak? Qaul yang pertama menyatakan bahawasanya witir ini setelah diqada boleh diqada. Selepas terbitnya fajar dan sebelum solat, maka dia boleh diqada. Kalau dia belum qada sebelum solat subuh, dia boleh qada selepas daripada itu, selepas terbitnya matahari. Alasan mereka hadis tadilah falyusalli idza asbaha au zakar. Dia salat apabila telah subuh ataupun dia ingat. Antara alasan yang lain, mereka kata solat-solat sunat yang lain pun ada Nabi qada. Ini kan witir yang lebih penting, takkan tak boleh qada. Pandangan yang kedua bahawasanya dia tak diqada. Cuma saya nak bagi faham tuan-tuan, qada ni. Qada ni seperti mana yang dipahami dalam kitab fiqh yang kemudian ni kadang-kadang berbeza dengan apa yang dipahami sedikit pada istilah pada generasi yang awal. Misalnya, ulama berbincang. Kalaulah dia tu kata-kata bangun-bangun tengok, dah habis waktu subuh. Maka dia solat ketika itu. Kan dia bangun-bangun, Allah, matahari apa? Subuh dah habis. Apa dia nak buat kalau kita bangun begitu? Apa kita nak buat? Ataupun tidaknya lah dah habis. Kau buat mana? Bangun dan solat. Solat yang itu tu qada ke adaan? Khilaf. Sebahagian kata qada sebab dia telah keluar pada waktunya. Sebahagian kata walaupun dia keluar pada waktunya tetapi dia tidak qada kerana itulah solat bagi si fulan tu. Itulah waktu dia kerana dia dah terlena. Bukan dia sengaja lena. Bukan sengaja dia buat tak solat sebelum ini. Itu khilaf di kalangan para ulama. Yang penting macam qada ke
adaan ke, penting hendaklah kita solat. Kita solat. Ini adalah istilah-istilah yang berlaku. Dan ada mazhab yang kata tak qada. Apabila dah masuk, dah sembahyang subuh, tak ada qada dah, witir. Wallahu ta'ala alam, barangkali yang lebih dekat ialah salat subuh. Ini qaul yang banyak. Tidak ada satu qaul yang begitu kukuh yang untuk kita kata mengatasi yang lain secara mutlak. Cumanya mungkin secara himpunan dalil mungkin boleh kita katakan solat witir bagi yang terlupa ataupun tertidur dia boleh tunaikan solat witir qada setelah masuknya, walaupun dah habis waktu subuh, walaupun telah masuk waktu subuh, dengan syarat dia belum lagi tunai sembahyang subuh. Bukan selepas daripada itu. Bukan selepas daripada itu. Jadi, kerana solat witir itu, dia penutup malam. Dia penutup malam. Tapi kalau ada orang kata, no, ada mazhab yang kata boleh qada sampai itu. Kita bagi tahu dah ada tadi. Tapi kalau tuan-tuan nak buat, jangan buat hak selepas daripada itu. Kalau tanya saya. Kalaulah kata terlepas lah, tidur, lena, bangkit-bangkit, masuk dah azan. Biasa tiap-tiap malam memang sembahyang witir. Sembahyanglah witir itu sebelum daripada solat subuh. Lepas tu sembahyang witir, kemudian sembahyanglah 2 rakaat subuh, kemudian solat subuh. Jangan duk fikir tak apa boleh qada sekali lah. Lepas sembahyang ni kita qada, jangan begitu. Ada qaul tapi yang lebih dekat yang ini. Mudah-mudahan itu lebih dekat dengan maksud dalil-dalil yang kita bincangkan. Allahu a'lam. Tak mana tadi saya tengok. Saya solat maghrib, saya baca sir. Lepas itu ada orang jadi makmum. Ketika itu bacaan saya pertengahan surah Al-Fatihah, perlukah saya jaharkan? Dia jaharkan bacaannya. Asas sembahyang malam yang dijaharkan, sunnah dijaharkan. Dijaharkan bacaan. Walaupun ulama ada perbezaan kalau sembahyang seorang dengan ramai. Tapi saya umumnya sembahyang malam jahar. Sekarang ni banyak pasangan muda dalam kalangan orang Islam, kita memilih untuk child free. Child free marriage. Antara sebab utamanya faktor ekonomi dan takut anak terabai. Mohon penjelasan Datuk sebagai saudara sesama Islam. Patutkah kita pilih tersebut atau sememangnya hak mereka? Tuan-tuan, ada beberapa perbezaan keadaan yang mesti kita faham dalam hal ini. Yang pertamanya, seseorang memilih untuk menangguhkan ada anak. Bukan tak mahu anak. Misalnya dia sedang belajar. Takut kalau mengandung lagi terpaksa skip peperiksaan pula. Ataupun dia berada di luar negara. Dia takut kalau anak tu lahir di luar negara misalnya, tak boleh nak bawa balik negara dia kerana isu-isu perundangan tertentu dan seumpamanya. Dia memilih untuk merancang supaya dia tak melahirkan anak ketika waktu berkaitan. Itu lain. Itu maksudnya mengelakkan mengandung dalam tempoh tertentu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, tadi pun hadis Jabir. Ini hadis Jabir dalam Sahih Muslim. Dia kata, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal sedangkan Quran itu turun. Azal bermaksud pada zaman dahulu ketika berlaku persetubuhan antara suami dan isteri, sebelum suami
mengeluarkan air maninya, dia mencabut kemaluannya keluar daripada faras isterinya, rahim isterinya, supaya air mani itu tidak masuk ke dalam rahim. Dengan itu mengelakkan mengandung. Zaman tu barangkali tak ada kondom, tak ada lagi macam-macam ni. Begitulah cara mereka mengelakkan. Maksud Jabir, kunna na'zil wal Qur'anul yanzil, kami melakukan azal dan Quran itu turun. Maksudnya Quran tak larang. Azal itu. Okey. Ada yang kedua ialah orang yang langsung tak mau anak. Sebab apa dia tak mau? Kalau dia kata, doktor kata isteri dia ni kalau mengandung ada risiko. Ada logik dia. Berdasarkan doktor pakar dan seumpamanya tak boleh mengandung. Kalau mengandung dia kemungkinan akan ada risiko-risiko. Yang dia percaya kepada alasan doktor itu dari segi perubatan. Ada alasan yang munasabah. Tapi kalau dia kata, kita ni gaji sikit saja, kalau dapat anak macam mana nak bela anak ni? Ini tak boleh. Ini bererti dia bergantung rezekinya dengan gajinya. Quran kata, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kefakiran. Kami merezekikan kamu dan mereka. Ada orang ni dia kadang-kadang dia tak faham. Dia rasa kehidupan dan rezeki ni 1,000 tolak 100 jadi 900. Kalau anak ada seorang gaji 3,000, bagi ke anak ni bajet dia 500, kalau anak seorang lagi mai bagi jadi 500, tinggal 2,000 bayar sewa rumah tak cukup. Dia faham macam tu. Ada orang pendapatan dia katalah 1,500. Tapi super aktif. Duduk mai anak seorang. Dalam dia kata seorang letih lah, kita akan gaji sikit. Mai pula anak berikutnya. Gaji banyak tu juga. Membesar dua-dua tu. Mai pula yang ketiga. Membesar yang ketiga tu. Soal rezeki. Urusan Allah Jalla wa'ala. Cuma kena berusaha lah. Dia jangan ada, kalau dia rajin buat anak, tapi dia juga memenangi pingat balok peringkat negeri, memang tak boleh lah. Balok ni apa disebut? Penjagaan? Saya saja nak menguji keupayaan sastra tuan-tuan. Kalau dia pemalas, culas, itu masalah dia. Tapi kalau dia kerja, dia berikhtiar, Allah memberikan rezekinya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang ni ramai tuan-tuan kena masukkan dalam diri kita. Allah boleh memberi rezeki dengan jalan yang kita tidak sangka. Kita usaha. Kita tawakal kepadanya. Tawakal bukan maksud tawakal lah, tawakal. Allah tahu siapa yang tawakal. Sesiapa yang menyerahkan bulat perasaannya kepada Tuhannya, dia akan melihat keajaiban pertolongan Tuhan. Yang dia sangka dan tidak sangka. Dalam seluruh urusan. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal pada Allah, cukuplah Allah baginya. Tuan-tuan, perkataan itu senang, tapi bagi memaknai, menjadikan tawakal itu benar-benar berada dalam diri kita, ia tidak senang. Kalau benar tawakal pada Allah, memang Allah akan cukupkan urusan kita.
Saya selalu sebut pada diri saya dan tuan-tuan, kalau kita bergantung pada Allah, seluruh dunia bertarung dengan kita, insya-Allah kita menang. Tidak di dunia, di akhirat, tapi kita tidak tewas di sisi mata Allah. Tapi kalau kita tidak bergantung pada Allah, hidup kita bergantung pada keluh kesah, rungutan pandangan, sangkaan manusia, kita akan tewas. Ramai orang walaupun kelihatan macam beragama, tapi gagal untuk menempatkan tawakal dalam dirinya. Gagal. Bila berlaku sesuatu hal, keluh kesah dia. Allah, bila Allah tak tolongku, habislah aku kali ini. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan hambaku padaku. Jadi siapa yang kahwin tak mau anak kerana takut rezeki, haram i'tiqad dia. Berdosa dia. Hendaklah dia kahwin dan ada anak. Anak adalah rezeki kurniaan Allah Ta'ala. Tadi kita ada apa? Forum pasal nafkah tadi. Tadi pun ada forum nafkah. Dalam hadis Nabi kata, khairu afdalu dinarin yanfiquhu ar-rajul dinarun anfaqahu ala ahlihi. Sebaik-baik satu dinar yang satu orang belanjakan ialah dinar yang dia belanjakan untuk kaum keluarganya. Ala iyalihi, untuk kaum keluarganya. Dinar bubuh dalam tabung masjid untuk bina masjid. Duit yang diberikan untuk bina masjid, jihad fi sabilillah, macam-macam. Semua itu yang paling afdal, yang kita bagi nafkah anak dan isteri kita makan. Itu the best di sisi Tuhan. Bayangkan anak isteri memang kaitangan kita. Allah jadikan pahala. Itulah pahala yang terbesar. Dan Allah jadikan jika dia belanja, wa huwa yahtashibuha fakanat lahu sadaqah. Jika dia belanja untuk isteri, untuk family dia, dan dia harap Allah bagi pahala lah, hari ni aku keluar 100 beli makanan untuk anak-anak aku, itu baginya adalah sedekah. Banyak ni bapak-bapak ni tiap hari buat sedekah. Subhanallah, Tuhan ni rahmat. Sehingga hatta ma taj'aluhu fi imra'atik, sehingga apa yang kau jadikan dalam mulut isterimu, ia adalah sedekah. Pilihlah lelaki yang lelaki. Lelaki apa? Takut ada anak. Anak makan duit kita sekali. Teruk daripada Mas'ud Al-Buaya. Macam-macam orang fikir. Macam mana? Dia tak tahu hidup ni kebahagiaan dia apa. Nikmat orang ada anak. Tengok anak-anak dia membesar. Dia beramal. Mengajak isteri dan anak-anak bersolat. Mengajar mereka hukum hakam agama. Mengajak mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Nikmat. Dapat tersenyum berbicara dengan anak-anak sendiri. Zuriat yang akan berdoa kepada dia. Bahkan orang mendoakan agar anak-anak itu bukan saja dengan keluarganya itu di dunia ini, juga di syurga bersama. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dia semua. Banyak pula soalan kahwin ni pasal apa?
Dah bulan berapa? Oh, bulan 12 nak mai. Apa pendapat Datuk sama ada kahwin terus baru fikir cari duit atau bercinta sebelum nikah seperti yang zaman sekarang? Apa perbezaan lain? Yang nak berkahwin kena ada duit. Kalau tidak nak bagi lanjau macam mana? Maksudnya kena ada keupayaan memberikan. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang ada ba'ah, ba'ah ni keupayaan untuk membelanjakan perkahwinan dan menyara peristeri, maka hendaklah dia kahwin. Kerana ada itu dulu. Liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Satu orang membelanjakan, orang yang ada duit belanja cara ada duit. Orang yang luas dia belanja, orang kaya toki emas macam Bamat ni lain dengan orang yang mungkin bukan toki emas. Dia tak samalah. Tuntutan isteri itu tak sama, tadi saya dah sebut dah. Tapi kena ada kemampuan lah. Dan kemudian kena tengok pula kita nak minang anak siapa. Bukan soal dua darjat. Kerana kita pinang anak seseorang tu, kita akan keluarkan dia daripada keluarganya, kehidupan dia, kepada kehidupan yang di bawah kita. Kalau dia tu anak orang yang hidup dalam keadaan yang mewah, kita awak keluarkan dia sampai nak makan, daripada dia makan sehari 3 kali, nak makan apa pun ada, kita hanya mampu sediakan makan untuk dia sehari sekali saja. Itu pun nasi dengan kuah tanpa ikan, umpamanya. Walaupun kata ada juga, boleh hidup juga di Afrika hidup. Tak boleh. Tapi ada anak orang kampung yang, ataupun orang biasa yang susah, dia kata okey, rumah dia pun macam tu, bukan ada sangat adik-adik ramai. Dia okey. Ini timbul masalah kufu. Supaya tak menzalimi wanita tu. Jadi dia kena bagi tahu, saya ni kalau awak kahwin dengan saya rumah saya tidur malam memang dia bocor. Kalau hujan memang kena tada. Dia ni tidur dalam air condition, dia tidur elok. Kita tak boleh keluarkan dia dengan tak bagi tahu dia. Itu di situ datang masalah kufu. Nah, itu ada. Nah, fiqh adil dalam masalah ni. Dia tak menzalimi wanita. Supaya tidak timbul kebelakangan, aku tak tahu punya teruk macam tu. Nah, dia tak timbul macam tu. Apa-apa macam saya katalah, kahwin dengan lelaki. Orang perempuan kahwin dengan lelaki. Macam tu. Habis tu mencatakan kahwin perempuan, kahwin dengan lelaki. Lelaki dalam erti kata lelaki. Lihat dia, kita tahu itu lelaki. Takut cicak, takut lipas. Macam mana nak jadi suami? Kan? Tengok pacak dia yang lompat dulu atas bini dia. Takkan nak jadi suami, macam saya kata. Lelaki. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Qawwam. Tengok tu lelaki. Sebab tu ini penting ni yang saya nak bagi mesej ni pada yang ikut di sini. Hidup sebagai lelaki. Tu Islam suruh lelaki ada jambang, ada janggut. Berjalan seperti lelaki. Jangan kita orang lelaki berjalan macam lembut lembai berjalan macam tu. Tu orang panggil beletiak lah, tapi memang tu. Panjang tuan-tuan, banyak soalan ni. Minggu depan lah jawab. Satu lagi soalan ni. Banyak ni, dia bagi 3, saya jawab satu je lah. Betulkah Nabi boleh nampak depan belakang serentak? Dalam hadis Bukhari, Nabi kata, inni la arakum min warai kama arakum. Aku boleh tengok kamu daripada belakang aku. Maksudnya Nabi masa solat.
Nabi kata, kamu elok-elok, aku nampak kamu di belakang. Ini adalah kelebihan Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam, mungkin tidak dalam semua keadaan, tetapi riwayat itu menunjukkan sama ada kala ataupun senantiasa Nabi itu boleh nampak daripada belakang. Ini apa yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.